berita Al-Hijrah 6 Rabiul Awal 23 Oktober, spekulasi darurat PM menghadap Yang di-Pertuan Agong. Juga bayi masih hidup ditemui di kaki lima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang. Beliau dilaporkan bergegas ke Kuantan selepas mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Kereta yang membawa Tan Sri Muhyiddin tiba di pintu masuk Istana Negara Istana Abdul Aziz jam 4.40 petang tadi. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Effendi Buang antara yang dilihat berada dalam konvoi bersama Perdana Menteri ketika memasuki istana. Setakat ini pejabat Perdana Menteri dan Istana Negara belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung pertemuan yang berlangsung itu, walaupun pelbagai spekulasi mula kedengaran sejak semalam. Antara spekulasi yang timbul ialah pengisytiharan darurat bagi menangani pandemik COVID-19 yang semakin memuncak. Perkara itu difahamkan antara intipati yang dibincangkan dalam mesyuarat khas Kabinet pagi tadi, walaupun menteri yang ditemui selepas mesyuarat tersebut mengunci mulut. Sebelum ini, Al-Sultan Abdullah menitahkan semua ahli politik supaya mengutamakan kepentingan rakyat yang sedang berdepan pelbagai kesulitan akibat penularan pandemik COVID-19. Titah baginda ahli politik perlu bermuhasabah agar negara tidak sekali lagi diheret ke kancah politik tidak menentu ketika semua masih berdepan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat COVID-19. Baik, berhubung spekulasi pengisytiharan darurat yang ketika ini turut trending di Twitter, selain menimbulkan pertanyaan ramai, pakar perlembagaan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata pengisytiharan darurat hanya dibuat ketika situasi semasa memberi ancaman kepada negara, termasuklah dari segi keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Perkara 150. Apa yang disebut dalam perlembagaan melalui perkara 150 itu ialah darurat, ancaman besar, darurat besar. Dan alasan-alasan untuk berlakunya darurat besar ini ialah berkaitan dengan keselamatan negara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, the economic life dan juga ketenteraman awam. Beliau turut menekankan bahawa Perlembagaan Perkara 150 sama sekali tidak menggunakan istilah darurat ekonomi, politik, kesihatan dan sebagainya, seperti yang digambar-gemburkan di media sosial ketika ini. Jelasnya, mengikut peruntukan perlembagaan, pengisytiharan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong sekiranya baginda berpuas hati dengan nasihat kerajaan berkenaan sebab-sebab pelaksanaan darurat yang dikemukakan. Pengisytiharan darurat ini biasanya kalau mengikut peruntukan perlembagaan lah, pengisytiharan darurat ini adalah sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati. Kalau kita melihat dalam keadaan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ni, dalam keadaan peruntukan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong berpuas hati. Jadi ini adalah juga penting untuk kerajaan sekiranya menasihati Yang di-Pertuan Agong, hendaklah diberikan nasihat yang sangat lengkap supaya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa keadaan benar-benar memerlukan pengisytiharan darurat. Ini penting untuk Yang di-Pertuan Agong menilai alasan-alasan atau sebab-sebab nasihat kenapa pengisytiharan darurat itu perlu dibuat. Sementara itu, menerusi catatan Facebooknya, Profesor Dr. Syam Rahayu berkata, pengisytiharan darurat ialah salah satu kaedah simpanan bagi menyelesaikan krisis demokrasi berparlimen. Kuasa ini boleh dilakukan hanya apabila keadaan genting dan jalan penyelesaian lain secara demokratik menemui jalan buntu.
Seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat ditemui di hadapan sebuah kedai makan di Kompleks Peniaga Bangunan Uda berhampiran Pasar Besar Kuala Kangsar 9 pagi tadi. Bayi yang diletakkan di dalam kotak itu masih lagi bernyawa dan dipercayai dibuang sebelum ditemui pemilik kedai terbabit. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, ACP Omar Bahtiar Yaakob berkata, pemilik kedai berkenaan mendengar tangisan bayi ketika mahu membuka operasi perniagaannya. Peniaga itu kemudian memeriksa kandungan kotak yang diletakkan di kaki lima kedainya dan menemui bayi lelaki yang masih hidup. Bayi yang masih bertali pusat dengan uri belum dipotong itu ditemui berbalut dengan tuala yang masih ada kesan darah. Menurut ACP Omar Bahtiar, hasil pemeriksaan awal, bayi malang itu berkemungkinan dilahirkan kurang 24 jam sebelum dibuang. Katanya bayi terbabit yang dilahirkan tidak cukup bulan itu ditempatkan di Hospital Kuala Kangsar sementara polis sedang mengesan ibu bayi berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan membabitkan kesalahan menyembunyikan kelahiran dengan niat membuang bayi. Seorang kaki tangan perhilitan terpaksa menanggung kesakitan lebih 6 jam selepas dipatuk seekor ular kapak. Dalam kejadian di hutan simpan Sekayu kira-kira jam 2.49 petang semalam, mangsa Muhammad Imran Khasimin Kamaruzaman, 25 tahun, dipatuk di bahagian buku lali ketika menjalani latihan di hutan simpan tersebut. Sebaik menerima panggilan kecemasan pada 3.49 petang, 8 anggota bomba bergegas ke lokasi menaiki 2 kenderaan pacuan 4 roda. Mangsa difahamkan berada 3.5 km jauh di dalam hutan dan bomba terpaksa berjalan kaki dengan dipandu arah 4 kaki tangan perhilitan memandangkan denai tidak boleh dilalui kenderaan. Mangsa kemudian diusung keluar dari kawasan hutan secara berjalan kaki yang mengambil masa 2 jam selepas menerima rawatan awal. Muhammad Imran kemudiannya dibawa ke unit kecemasan Hospital Hulu Terengganu pada jam 8.35 malam semalam untuk rawatan. Seorang wanita warga emas dan cucunya berdepan detik cemas apabila didatangi seorang lelaki yang tiba-tiba mengamuk sambil membawa sebilah parang dan batang besi. Suspek yang cuba menikam mangsa sempat mengelak sebelum mengacukan parang ke arah neneknya. Kejadian berlaku jam 7 malam semalam di Kampung Merbuk, Selarong Panjang, Kulim. Ketika kejadian, mangsa wanita berusia 35 tahun bersama neneknya yang berusia 85 tahun sedang menonton televisyen di ruang tamu. Secara tiba-tiba, suspek meluru masuk dan bertindak mengacu sebilah parang dan sebatang besi ke arah mangsa. Mangsa yang ketakutan menjerit meminta tolong dengan jiran. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, suspek kemudiannya melarikan diri ke hutan berhampiran. Bagaimanapun, suspek berjaya ditahan jam 8.30 malam dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 352-427 Kanun Keseksaan. Suspek merupakan warga negara Thailand berusia 40-an. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Pemilik gudang menjual perabot dan elektrik menanggung kerugian hampir 5 juta ringgit selepas gudang itu terbakar dalam kejadian di Jalan Lintas Kepayan, Kota Kinabalu kira-kira jam 6 pagi tadi. Turut musnah ialah pejabat dan sebuah blok 2 tingkat yang menempatkan 5 lot kedai. Memetik laporan Sinar Harian, pengurus gudang perabot yang hanya mahu dikenali sebagai Chong berkata, kejadian itu hanya disedari pihaknya selepas menerima panggilan daripada pekerja awal pagi tadi. Namun punca kebakaran tidak dapat dipastikan. Sementara itu, Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu, Jamaluddin Husin berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu jam 6.33 pagi. Seramai 20 anggota bersama beberapa jentera dikejar ke lokasi kejadian dan sebaik tiba, sebuah gudang perabot dan pejabat terbakar 100%. Beliau berkata api berjaya dikawal sebelum dipadamkan sepenuhnya pada jam 10.26 pagi tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Bekas setiausaha politik kepada bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu didakwa atas 2 lagi pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM130,000 daripada sebuah syarikat untuk menerima kontrak daripada Kementerian Pertahanan Malaysia pada 2019.
Bagaimanapun tertuduh Muhammad Azhar Cik Mat Dali mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Shah Alam. Berdasarkan maklumat pertuduhan, beliau pada Ogos 2019 menerima suapan RM50,000 dari pengarah urusan syarikat Fahim Entiti Sdn Bhd Elias Jemadi melalui pengarah urusan syarikat Aqsa Solutions Sdn Bhd Ahmad Hisham Muhammad Tajuddin sebagai upah membantu syarikat itu dipilih menjadi rakan strategik dan kontraktor senggaraan di salah satu bahagian di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia. Kesalahan itu dilakukannya di dalam kereta milik tertuduh di lorong VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Manakala pertuduhan kedua, tertuduh pada hujung tahun 2019 menerima suapan sebanyak RM80,000 dari Elias Jemadi menerusi Zainuddin Abdul Majid selaku pengarah syarikat Ikaita Resources atas tujuan sama. Tertuduh dibenarkan diikat jamin dengan RM15,000 bagi kedua-dua pertuduhan. Kes disebut semula 27 November ini. Pada 15 Oktober lalu, Muhammad Azhar berdepan 5 pertuduhan rasuah berjumlah RM6.3 juta. Selepas ini, 10 kematian baru COVID-19 tertinggi dalam negara. Masih bersama berita Al-Hijrah, sebuah kilang memproses sayur fucuk goreng di Umbai diserbu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Melaka semalam selepas disyaki menggunakan logo halal dengan cara mengelirukan. Pengarah KPDNHCP Melaka, Norina Jaafar berkata hasil pemeriksaan mendapati kilang itu disyaki melakukan kesalahan berkaitan penakrifan halal. Serbuan itu dibuat atas maklumat orang awam. Menurut Norina, kilang yang mempunyai logo halal yang sah itu didakwa tidak mematuhi beberapa syarat yang ditetapkan kementerian. Jika sabit kesalahan, kilang terbabit boleh didenda tidak lebih RM200,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih RM500,000 bagi kesalahan berikutnya. Tambah Norina, sejak Januari hingga 22 Oktober lalu, sebanyak 17,400 premis perniagaan telah diperiksa meliputi semua lapisan perniagaan iaitu peruncit, pemborong dan penghilang atau peladang. Sehingga semalam, 216 kes telah dihasilkan melibatkan nilai rampasan berjumlah RM636,206 terdiri daripada semua akta undang-undang yang dikuatkuasakan KPDNHCP. 10 kematian COVID-19 dilapor hari ini menjadikan angka tertinggi pernah direkodkan dalam negara. 8 daripadanya di Sabah dan 1 kes masing-masing di wilayah Persekutuan Labuan dan Kedah. Pertambahan kes kematian menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 214 kes. Kesemua kes yang meninggal dunia berusia lingkungan 33 hingga 77 tahun. Sementara itu, 3 lagi kluster baharu dikesan hari ini iaitu kluster Sandakan di Sabah, kluster Palma di Selangor dan wilayah Persekutuan, manakala kluster Jaya di Sepang dan Seremban. 710 kes baharu dilapor hari ini dengan Sabah terus mencatatkan kes tertinggi iaitu 528 kes, 180 dari kluster Penjara dan Lembah Kelang 73 kes baharu. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Penjara Taiping dan Pusat Koreksional Kamunting, beberapa premis dan laluan di daerah Larut Matang Selama LMS ditutup hari ini. Keputusan penutupan itu dibuat dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan bencana daerah Larut Matang dan Selama yang dipengerusikan Pegawai Daerah Muhammad Akmal Dahlan. Pejabat Daerah dan Tanah LMS dalam satu kenyataan rasmi berkata laluan yang ditutup adalah Jalan Tamingsari bermula dari Mes Ranger hingga lampu isyarat persimpangan Sekolah Kebangsaan SK Kelian Pauh. Selain itu, kuartus anggota penjara di kawasan Muzium Perak, Beret Hitam dan Blok Bunga Tanjung turut ditutup. Penutupan turut melibatkan kedai makan nasi lemak Kambus, Mums Prison, Nursery Yard Master dan Tokong Ling Nam Kumio. Menurut kenyataan tersebut, operasi
lokasi Muzium Taiping turut ditutup sepanjang PKP diterbabit. Semalam Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di 9 penjara di Zon Utara dan Selangor serta kuartus perumahan penjara terlibat sehingga 4 November depan. Keputusan tersebut dibuat susulan sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang mendengar pembentangan Kementerian Dalam Negeri KDN berhubung situasi penularan COVID-19 di penjara-penjara tersebut. Keputusan kerajaan menghadkan jemaah di masjid dalam masa sama membenarkan pusat beli belah beroperasi seperti biasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bukanlah mengetepikan agama seperti yang didakwa sesetengah individu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata orang ramai diminta tidak membuat andaian melulu, sebaliknya perlu memahami fiqh Hifzuddin berdasarkan situasi semasa. Sebab kedua-duanya penting. Bahkan kesihatan penting, mal pun penting. Dia dalam Islam, kefahaman tentang Hifzuddin ini, dia hendaklah dilihat dari sudut lebih luas. Orang tak boleh sembahyang di masjid, tapi orang bukan tak boleh sembahyang. Di mana-mana tempat pun disuruh kita sembahyang. Iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Kamu ada di mana-mana, kamu boleh sembahyang. Jadi mall ni memang tempat jual beli yang mana kita perlu pergi dekat sana. Bagaimanapun jelasnya, pihaknya sentiasa berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum membuat sebarang keputusan. Beliau juga menasihati agar rakyat kembali mengimarahkan masjid selepas penularan kes COVID-19 reda dan kebenaran solat berjemaah masjid diberikan semula. Beliau ditemui selepas menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Putrajaya siang tadi. 200,000 pakaian perlindungan peribadi PPE bakal diedar oleh Yayasan Ikhlas buat petugas barisan hadapan khususnya di Selangor, Sabah dan Sarawak. Pengurus besarnya Insinyur Kamaruddin Kasim berkata inisiatif itu dibuat bagi membantu kerajaan berdepan gelombang ketiga COVID-19. Kita rancang sehingga hujung tahun tu. Kita rancanglah. Kita dalam planning kita tu sehingga hujung tahun 200,000 set. Dan sekarang ni kan kita telah hasilkan sebanyak 60,000 set. Sehingga hari ini kita dah berjaya menghasilkan 60,000 dan hari ini akan datang lagi material kita sebanyak 22,500 meter untuk menghasilkan lebih kurang 10,000 set PPE lah. Jelas Kamaruddin pihaknya dapat menghasilkan kira-kira 2,000 helai PPE sehari selepas mendapat kebenaran Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Inisiatif ini juga secara tidak langsung membantu golongan asnaf termasuklah suri rumah untuk menjana pendapatan dengan menjahit pakaian perlindungan itu. Sebelum ini, 60,000 set PPE telah diedar kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Agensi Bencana Negeri Sarawak, Pejabat Kesihatan Daerah Kelang dan lain-lain agensi. Selain itu, Yayasan Ikhlas turut bekerjasama dengan institusi perbankan bagi menghulurkan bantuan dari segi dana. Kepada anda yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan kepada akaun Maybank Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6235. Sebarang pertanyaan dan maklumat, layari laman web atau hubungi nombor tertera. Ini pula perkembangan harga runcit petrol dan diesel. Harga runcit RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 4 sen seliter. Sementara diesel tidak berubah dan ia berkuasa bagi tempoh 24 hingga 30 Oktober ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan harga baru RON 95 dan RON 97 masing-masing RM1.64 seliter dan RM1.94 seliter. Ia turun berbanding RM1.68 dan RM1.98 seliter sebelum ini. Sementara harga diesel kekal RM1.74 seliter. Harga runcit baru ini akan berkuat kuasa tengah malam ini. Ia ditetapkan berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan mekanisme harga automatik.
Kenyataan itu turut menyebut kerajaan akan terus memantau trend harga minyak mentah global dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Selepas ini, benarkah penawar COVID-19 ditemui? Masih bersama berita Al-Hijrah, kita ke laporan luar negara. Badan Administrasi Makanan dan Ubatan Amerika Syarikat FDA iktiraf Remdesivir sebagai ubat antiviral yang berkesan merawat pesakit COVID-19 dan ia menjadikan ubat keluaran Gilead Sciences Incorporated itu yang pertama dan satu-satunya diiktiraf FDA sebagai penawar COVID-19. Menurut kenyataan Gilead Sciences, Remdesivir akan memasuki pasaran dengan nama Veklury. Ia sesuai digunakan untuk merawat pesakit COVID-19 berumur 12 tahun ke atas dengan berat badan sekurang-kurangnya 40 kg. Veklury juga hanya boleh digunakan di hospital. Menurut kajian, Veklury berjaya menyembuhkan dan mengurangkan tempoh rawatan pesakit COVID-19 kepada 5 hari. Kos rawatan setiap pesakit dianggarkan $3,120 Amerika. Veklury atau Remdesivir kini digunakan lebih 50 negara untuk merawat COVID-19. Antara yang telah dirawat menggunakan ubat tersebut, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Di Namibia, ribuan anak anjing laut maut terdampar di pesisir pantai negara itu dan punca kematian masih lagi misteri. Rakaman video Pertubuhan Ocean Conservation Namibia (OCN) menunjukkan lebih 5,000 anak anjing laut yang dipercayai terpisah dengan ibunya mati bergelimpangan. Kesemua anak anjing laut itu terdampar di pantai Pelican Point yang merupakan kawasan tumpuan pelancong. Saintis masih tidak dapat memastikan apa punca kematian haiwan itu, namun tidak menolak kemungkinan ia akibat kelaparan atau pencemaran toksin. Biopsi kini dijalankan pada bangkai haiwan tersebut untuk mengetahui puncanya. Insiden serupa pernah berlaku pada 1994 di mana hampir 1/3 populasi anjing laut di Pelican Point maut. Itu di Namibia. Di India pula, jerebu tebal menyelimuti utara negara itu dengan kualiti udara menghampiri paras bahaya. Di New Delhi, jerebu tebal mengakibatkan keadaan persekitaran bertukar gelap. Lori penyembur air digerakkan dalam usaha mengurangkan debu dari jalan raya. Debu dan asap kenderaan adalah penyumbang utama pencemaran udara di bandaraya itu. Manakala itu, di Agra, ikon terkenal dunia Taj Mahal turut diselimuti jerebu tebal. Bangunan marmar putih itu lazimnya kelihatan jelas sejauh beberapa kilometer, namun kini ia hampir tidak kelihatan. Kualiti udara di India sering tersenarai antara yang paling tercemar di dunia. Ia juga adalah penyumbang kematian terbesar di negara itu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Ardi Arman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.